siapa yang bela anjing tanpa keperluan, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebanyak 1 qirat. 1 qirat ni besar mana? Besar bukit. Setiap hari berkurang. Itu satu. Yang kedua, Nabi kata malaikat tak masuk rumah yang ada anjing dan patung. Ada orang buat layak buruk tuan-tuan. Oh, dia kata kalau gitu kita bela anjing. Pasal apa? Malaikat tak masuk, so kita tak mati ya. Malaikat tak ambil nyawa kita. Malaikat tak masuk ni rumah yang ada anjing ni. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Yang penting malaikat rahmat tau. Bila malaikat rahmat ni tugas dia apa? Dia memohon keampunan kepada kita. Jadi bayangkan orang yang tidak, rumah dia malaikat rahmat tak masuk kerana ada anjing, maka dia tidak mendapat permohonan keampunan malaikat untuk dia. Yang mana Allah menidurkan bagi 7 orang pemuda yang beriman di samping seekor anjing, sebab salah seorang pemuda tu ada seorang pengembala anjing, pengembala kambing. So dia guna anjing itu untuk jadi pengembala. Sebab anjing ni tuan-tuan, itu cerita Ashabul Kahfi lah. Ada orang kata, oh kalau gitu tak apalah kita bela anjing. Tengok dalam cerita Ashabul Kahfi, dia ada 2 isu. Yang pertama, isu ni, setengah ulama kata masa zaman Nabi Isa tu, lepas Nabi Isa, bukan syariat Nabi Muhammad SAW. Pertama. Yang kedua, kalau bab anjing ni pun sebenarnya ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau nak pelihara untuk memburu atau untuk jaga tanaman, itu dibenarkan. Tetapi kalau nak pelihara saja-saja, macam orang buat pet animal kan, buat macam kita bela kucing di rumah, itu memang Nabi larang. Sebab apa? Ada hadis Nabi yang sahih, muttafaqun alaih, siapa yang bela anjing tanpa keperluan, maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebanyak 1 qirat. 1 qirat ni besar mana? Besar bukit. Setiap hari berkurang. Itu satu. Yang kedua, Nabi kata malaikat tak masuk rumah yang ada anjing dan patung. Ada orang buat layak buruk tuan-tuan. Oh, dia kata kalau gitu kita bela anjing. Pasal apa? Malaikat tak masuk, so kita tak mati ya. Malaikat tak ambil nyawa kita. Tuan-tuan, dia buat layak buruk. Para ulama dah bincang clear dah benda tu. Yang maksud malaikat tak masuk tu malaikat apa? Itu hadis Nabi tu. Hadis yang sahih. Malaikat tak masuk rumah yang ada anjing dan patung. Malaikat apa? Kena faham. Ada malaikat ni kita duduk macam mana pun dia tak berpisah dengan kita. Contohnya malaikat hafazah. Malaikat hak jaga kita. Kita setiap orang ada malaikat jaga. Ni duduk lah tak mana pun. Tidur dengan anjing peluk dia pun dia duduk dengan kita. Malaikat raqib atid kiraman katibin hak duk tulis ni. Hak duk tulis ni. Hak kita ni. Duduk lah tak mana pun. Malaikat maut macam tu juga. Hak duk prosok tak mana pun dia mari nah. Yang maksud malaikat tak masuk ni rumah yang ada anjing ni. Malaikat apa? Malaikat rahmat dan malaikat Jibril alaihi salam kan. Yang penting malaikat rahmat tau. Bila malaikat rahmat ni tugas dia apa? Dia memohon keampunan kepada kita. Jadi bayangkan orang yang tidak, rumah dia malaikat rahmat tak masuk kerana ada anjing, maka dia tidak mendapat permohonan keampunan malaikat untuk dia. Rahmat tak ada. Begitu. Dan banyaklah pelbagailah rasional yang ulama sebut. Antara sebab apa ni malaikat tak masuk ya. Pertama, ini adalah kita kata pandangan sajalah. Iaitu kerana ada yang menyatakan bahawa kerana anjing ni bau dia busuk. Malaikat tak suka benda-benda busuk. Busuk dah anjing ni. Saya tanya kepada student veterina. Di UPM ni ada veterina, faculty veterina. Pernah student saya daripada veterina tu, saya tanya ada orang, anjing. Dia kata, Ustaz, anjing ni dia ada bau dia tersendiri. Memang busuk. Memang busuk. Dia kata. Tu kadang-kadang kami duduk di klinik. Dia kata, mereka kadang nak kena duduk klinik haiwan. Nak kena yang ada yang doktor cucuk lah apa semua. Bukan cucuk orang, cucuk binatang kan. Sakit apa, orang main hentak kan. Ada yang anjing tu jaga elok. Hak bagi mandi, buh shampoo apa semua elok. Tapi bau dia tetap ada. Dia ada bau dia, busuk dia tu ada. Itu student veterina cerita. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi bau sendiri ya.
Pergi tangkap mana-mana anjing, pergi bau juga. Bau usuk tahu lah. Maknanya bau. Tapi dia sebut kata Ustaz, cumanya babi, anjing ni busuk, babi 10 kali ganda busuk. Biarlah babi itu diternak di tempat yang cantik apa semua, dia punya saluran apa selok, dia kata memang itu lagi busuk. Sebab tu para ulama mengkiaskan kepada anjing yang kata mughalazah, babi itu mughalazah juga. Sebab apa? Sebab dia keadaan dia lebih busuk lagi. Sebab tu ada orang bela anjing dalam rumah kan, orang bukan Islam lah. Ada orang bela babi dalam rumah. Walaupun hak makan babi pun dia tak bela. Dia tak bela. Maksudnya tak? Kalau dia bela tu, dia bela jauh-jauh. Kan? Kita kalau orang kampung bela ayam tepi rumah je kan, buat reban. Dia kata tak buat reban, babi duduk sebelah rumah. Tak, tuan-tuan. Dia akan buat letak jauh. Sebab apa? Bau. Sebab tu kalau kita lalu satu kawasan bau satu macam ni, kena tengok bau apa ni. Kan? Itu. Jadi tuan-tuan antara rahmat Allah Ta'ala sekalian. So beza ya. Jadi walaupun dalam cerita pemuda kahfi ni, penghuni gua ni bersama mereka seekor anjing. Anjing pengembala. Baik.